Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pentingnya Hidup Berjiran. Sofia baru saja berpindah ke kawasan kejiranan baru bersama-sama ibunya dan anak kucingnya Tafi. Sofia berasa hairan kenapa sekelompok rumah yang tinggal berhampiran dipanggil kejiranan. Baginya, ia hanyalah rumah yang didiami oleh manusia. Sofia mempunyai pengalaman buruk bersama jiran lamanya. Oleh itu, dia berasa kekok untuk berkenalan dengan orang baru. Dia yakin peristiwa lama pasti akan berulang. Sofia tidak mempunyai rakan, memandangkan dia berada di rumah baru dan dikelilingi oleh jiran baru. Dia tidak suka dengan kanak-kanak yang belum menjadi rakannya. Fikirnya sendirian. Mengapakah kita perlu melakukannya, Tafi? Mengapa saya yang perlu berjumpa dan berkenalan dengan mereka? Saya yang perlu menjadi orang yang perlu menyesuaikan diri dengan apa yang mereka suka dan tidak. Masih ingat tentang Lila? Dia budak yang nakal. Setiap kali mau bermain, kami akan pergi ke rumahnya. Jirannya, ibunya juga berkelakuan aneh. Ibunya sentiasa menunjuk-nunjuk kemahirannya membakar kek dan biskut. Pakcik yang tinggal di hadapan rumah juga berkelakuan aneh. Memandangkan sekolah akan ditutup selama sebulan, ibunya menyuruh anaknya untuk mencari kawan baru di kawasan kejiranan baru. Tetapi Sofia tidak mahu kerana baginya semua orang di kawasan itu berkelakuan aneh. Namun, ibunya tetap menyuruh anaknya untuk mencari kawan baru. Sofia tidak suka berkenalan dengan mereka. Baginya, dia hanya perlu duduk di rumah dan tidak perlu susah-susah menjadi seorang jiran. Sofia menjadi keliru. Ibunya memberitahu bahawa sebuah kejiranan adalah lebih baik daripada sekelompok rumah. Sebuah kejiranan boleh menjadi lebih baik daripada sekelompok rumah. Sofia berazam membuktikan kepada ibunya bahawa kata-kata ibunya adalah salah. Satu-satunya cara yang boleh dia lakukan adalah dengan menunjukkan kepada ibunya bahawa jiran-jiran mereka tidak mengambil berat tentang orang-orang yang lain. Pada keesokan harinya, Sofia membawa Tafi bersiar-siar sambil mencari petunjuk yang boleh membuktikan kepada ibunya bahawa kata-kata ibunya adalah salah. Dia melihat ada seorang pakcik tua yang tinggal berseorangan bersama anjingnya. Dia juga melihat ada seorang wanita yang baik hati dan berubah riak selepas rakan-rakannya pergi. Sikap yang ditunjukkan oleh jiran-jirannya menjadikan hujahnya bertambah kuat. Pada suatu hari, Sofia dan ibunya dijemput menghadiri jamuan keluarga Puan Amanda. Sofia berasa sangat teruja. Namun, bukan untuk berjumpa dengan kenalan baru. Malah, untuk memberitahu ibunya bahawa apa yang difikirkan selama ini. Apabila masuk ke dalam rumah, Puan Amanda tersenyum mesra dan berpelukan. Puan Amanda mengiringi mereka ke ruang makan. Di dalam perjalanan, dia tidak henti-henti menceritakan tentang hiasan mewah yang berada di dalam rumahnya itu. Selepas pulang daripada majlis jamuan makan pada malam itu, Sofia tidak henti-henti memberitahu ibunya bahawa jiran-jirannya hanya mementingkan diri sendiri. Sofia menjadi marah. Dia akan pastikan jika seseorang jiran memerlukan pertolongan, jiran-jiran lain tidak akan membantu. Bukan sahaja di kejiranan kita, malah jiran-jiran yang lain tidak akan membantu. Ibunya membantah dan memberitahu walaupun mereka bermegah-megah tentang diri sendiri, namun bukan berarti mereka tidak mengambil berat tentang orang lain. Ibunya memberitahu bahawa anaknya hanya membuat andai yang berdasarkan pengalaman buruknya terjatuh dari pokok dan tidak siapa yang membantunya. Setibanya di rumah, mereka melihat ada sesuatu yang aneh. Pintu depan telah terbuka. Ibunya mengira rumahnya telah dipecah masuk oleh perompak. Ibunya menyuruh anaknya untuk bertunggu di luar dan mengambil kayu baseball yang berada di beranda. Ibunya masuk dalam rumah untuk memeriksa. Namun tiada sesiapa. Ibu Sofia menjemput Sofia masuk. Sofia masuk ke dalam rumah. Dia merasa sesuatu yang aneh. Dia memandang ke arah tangga. Ibunya bertanya jika ada apa-apa yang berlaku. Sofia mengatakan rupa-rupanya Tafi telah hilang kerana kebiasaannya dia akan datang memeluk Sofia. Ibunya berasa bimbang dan mencari Tafi di mana-mana.
Namun ia tidak dapat dijumpai. Sofia berlari ke arah jalan raya dan mula menjerit. Jirannya bergegas keluar dari rumah. Jirannya Cik Eni mengatakan kepada Sofia agar bersabar, jangan risau dan jangan menangis. Dia akan cuba mencari Naik dan memeriksanya di dalam garaj. Sofia berlari ke arah garaj dan memeriksanya. Namun, Taufik tiada di situ. Dia mula menjerit lagi apabila Encik Isaac menjenguk dari pada tingkap rumahnya. Dia juga bertanya tentang apa yang berlaku. Encik Annie mengatakan bahawa Sofia telah kehilangan anak kucingnya yang bernama Tafi. Dia bertanya kepada Encik Isaac, adakah dia melihatnya? Cik Isaac ingin mencari Tafi bersama-sama mereka. Sofia, ibunya Encik Annie dan Encik Isaac mencari Tafi di kawasan kejiranannya. Namun Tafi masih tidak jumpai. Encik Isaac memberikan cadangan untuk bertanya kepada jiran-jiran yang lain sama ada mereka melihat Tafi ataupun tidak. Mereka pergi ke setiap rumah untuk bertanya tentang anak kucing itu. Namun Tafi tidak dapat dijumpai kerana kebanyakan jiran-jiran mereka tiada di rumah. Encik Annie membuat andaian bahawa Tafi telah masuk ke dalam hutan. Sekiranya hendak mencari Tafi di dalam hutan, mereka perlu lebih ramai lagi. Cik Annie memanggil semua jiran-jirannya selama seminit. Jiran-jirannya bertanya dan Encik Annie menjawab bahawa ada seekor anak kucing yang telah hilang yang bernama Tafi dan akan mencarinya di hutan. Mereka semua bersetuju dan bersiap-siap dan membawa lampu suluh untuk mencari Tafi. Setibanya di hutan, mereka berpecah kepada kumpulan yang mempunyai 5 orang dan memanggil dan pergi ke arah berbeza dan memanggil nama anak kucing itu. Seorang lelaki muda yang tinggal di hujung jalan memanggil nama anak kucing itu dan bertanya, bagaimanakah ia boleh keluar? Ibunya memberitahu bahawa dia ada anaknya tidak tahu selepas pulang daripada majlis kesyukuran keluarga Puan Amanda, pintunya telah terbuka. Jirannya menyangka bahawa rumahnya telah dipecah masuk oleh perompak. Namun tiada barang yang dicuri dan kunci pun tidak pecah. Pada malam itu, jiran-jirannya menemani Sofia dan ibunya di rumah. Mereka memujuk Sofia agar Tafi akan segera dijumpai. Malam pun berlalu dan Sofia menangis menunggu kepulangan Tafi. Keesokan harinya, mereka mendengar ada suara mengiau daripada luar rumah. Mereka segera bangun daripada ruang tamu Sofia dan berlari keluar. Rupa-rupanya itu adalah Tafi. Tafi memandang ke arah mereka. Sofia datang untuk memeluk Tafi. Rupa-rupanya Tafi telah nak masuk ke dalam rumah jiran Sofia. Jiran Sofia tidak mendengar kerana alat pendengarnya sudah dimatikan. Pada pagi itu, pakcik itu melihat di dalam garaj dan melihat ada seekor anak kucing yang sedang tertidur pulas di dalam kotak. Encik Elias yang merupakan salah satu daripada jirannya menceritakan panjang lebar tentang Taufik kerana pintu dibiarkan terbuka. Ibunya memarahi Sofia kerana sudah beberapa kali memesan untuk mengunci pintu rumah. Sofia berasa sangat lega. Dia memandang ke arah semua orang dan mengucapkan terima kasih. Sebuah kejiranan bukanlah sebuah ataupun dua rumah. Sebuah kejiranan merupakan tempat untuk menjalinkan hubungan sesama kaum dan melahirkan perpaduan untuk melahirkan masyarakat yang cinta akan negara. Sofia berjanji kepada ibunya untuk tidak bersangka buruk dan akan berkawan dengan semua orang dengan sudut pandang baharu. Sekian, terima kasih.